Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين اللهم رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم رب تمم بخير أما بعد. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, Saf pimpinan masjid, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah dan kita juga merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita ni peluang untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah bagi menunaikan salat secara berjemaah dan kita dapat hadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sekarang sedang diuji dengan kelapangan. Kita sekarang sedang diuji dengan keamanan. Kita sekarang masih diuji dengan kesihatan. Ada kawan-kawan kita, saudara kita di Palestin, sekarang ni mereka diuji dengan kesusahan. Mereka diuji dengan kesusahan, dalam keadaan itu mereka tetap berjuang dan teguh untuk tetap bersama dengan agama Allah Subhanahu wa taala, pertahankan agama, pertahankan tanah air, bumi umat Islam, bumi wakaf umat Islam di Palestin. Dan mereka sedang dibuka pintu seluas-luasnya, pintu untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala melalui jalan syahid. Dan kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tidak diuji seperti mana mereka. Kita diuji dengan kesihatan, kita diuji dengan kelapangan, kita diuji dengan bermacam-macam kesenangan dan nikmat dalam hidup. Maka bagaimanakah kita nak dapatkan ataupun kita nak mencari ataupun kita nak menggunakan nikmat-nikmat tadi, ujian-ujian, kelapangan, kesihatan dan sebagainya tadi? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mungkin tak dapat jalan seperti mana jalan syahid yang mereka dapat. Mereka mungkin tidak dapat jalan jihad seperti mana mereka yang dapat. Kita mungkin dapat peluang ataupun kita dapat untuk menggunakan menghadapi ujian-ujian tadi dengan cara kita menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu, dengan cara kita memperbanyakkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita hadir salat berjemaah di masjid-masjid, kerana ini peluang masih ada pada kita. Orang umat Islam di Palestin, mereka tidak ada lagi peluang untuk bersama seperti mana majlis kita pada malam ni. Mereka tidak ada peluang untuk salat berjemaah setenang-tenang seperti mana kita sekarang. Mereka tidak ada peluang untuk hadir ke majlis-majlis ilmu seperti mana kita. Maka kita ni tuan-tuan yang diuji dengan kelapangan dan kesihatan ini serta keamanan ini, maka gunakanlah peluang ini. Kerana apa? Kerana kita bimbang satu masa nanti Allah Subhanahu wa taala tanya kita,
Apakah yang telah kamu lakukan dengan keamanan yang aku berikan kepada kamu? Apakah yang telah kamu lakukan dengan kesihatan yang telah aku berikan kepada kamu? Dengan apakah kamu gunakan nikmat aku yang berupa kelapangan hidup yang aku berikan kepada kamu? Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, paling tidak adalah yang kita gunakan untuk kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, adalah masa yang kita gunakan untuk kita belajar ilmu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam ni kita nak sambung perbahasan kita dalam kita membahaskan kitab Bahrul Mazi juzuk yang ke-18. Kita masih lagi berada pada bab yang ke-45, yakni bab kufri man kafara minal Arab. Bab menjadi kafirnya orang yang kafir daripada orang-orang setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah di antara orang yang menjadi kafir di kalangan orang Arab setelah kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang lalu telah kita ceritakan berkaitan dengan puak-puak yang mana mereka ini telah murtad ataupun telah meninggalkan agama Islam. Di antaranya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kumpulan yang diketuai oleh seorang yang bernama Musailamatul Kadzab. Ada satu lagi puak yang diketuai oleh Aswad Al-Ansi. Ya, Aswad Al-Ansi. Ini dua orang yang disebutkan. Ada lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang kita ceritakan. Di antaranya ialah tuan-tuan yang dirahmati Allah yang murtad kemudian dia Islam. Bukan orang biasa, tetapi ada di kalangannya ialah penulis wahyu. Seperti mana seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sarah. Abdullah bin Abi Sarah, dia ni merupakan penulis wahyu. Ya, penulis wahyu zaman Nabi SAW. Maknanya apa dia? Maknanya bila mana wahyu turun, di antara penulisnya ialah dia, Abdullah bin Sarah. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia murtad. Kemudian dia jadi Islam balik. Ada seorang lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang namanya Tulaihah bin Khuwailid. Tulaihah bin Khuwailid, seorang sahabat Nabi SAW juga murtad. Bahkan bukan hanya sekadar murtad, mengaku pula jadi Nabi. Bukan hanya sekadar murtad, mengaku pula jadi Nabi. Kemudian pernah pula berperang memerangi umat Islam sehingga terbunuhnya seorang sahabat yang namanya Ukashah bin Mihsan. Ukashah ni siapa? Ukashah ni rasanya kita dah cerita dah hari itu tuan-tuan. Ukashah ni orang yang pernah minta pada Nabi SAW, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Maka Nabi SAW, Nabi pun mengiyakan, mendoakan Ukashah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ukashah ni terbunuh ketika mana berperang dengan Tulaihah bin Khuwailid, dengan tentera Tulaihah ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya Tulaihah ni juga kembali kepada Islam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak sambung daripada perbincangan apa yang disebutkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata, dan satu macam lagi orang yang menjadi kafir murtad itu, iaitu orang-orang yang memfirakkan, yakni yang memisahkan dan membezakan antara sembahyang dan juga zakat. Di antara yang boleh jadi kafir, yang boleh jadi murtad itu ialah orang yang memfirakkan, yang membezakan di antara salat dan juga zakat. Maka mengaku mereka itu wajib dikerjakan sembahyang dan ingkar mereka akan wajib keluarkan zakat dan wajib menunaikannya kepada imam. Sebab pada zaman dahulu, bukan zaman dahululah, memang sememangnya zakat ini merupakan, dia dipanggil dengan ada hak pemerintah di situ. Zakat-zakat ni dia ada hak pemerintah. Bila Nabi SAW wafat, sebahagian daripada golongan ini mereka menyangka bahawa tak perlu lagi untuk kita bayar zakat.
Sebab pemimpin sudah meninggal. Pemimpin sudah wafat. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka tak bayar zakat. Bukan hanya sekadar tak bayar, bahkan mereka mengatakan ingkar tentang kewajipan membayar zakat tersebut. Ya, bila ingkar. Dia dalam bab ini tuan-tuan, dalam bab perkara yang wajib ini, dia bukan serta-merta jadi murtad, tidak. Dia macam orang tinggalkan sembahyang lah. Tidak sepakat ulama mengatakan tinggal sembahyang terus jadi kafir. Tak. Bukan majoriti ulama. Ulama mazhab Syafi'i sebagai contoh, ya, mengatakan bahawa dia bahagi kepada dua. Satu, orang yang meninggalkan salat itu ialah kerana apa? Bukan kerana dia menafikan sembahyang, kefarduan sembahyang, tidak. Tetapi kerana malas. Kerana malas, kerana buat-buat sibuk. Ataupun ada sebab-sebab lain lah. Tapi kalau tanya pada dia, sembahyang wajib tak? Sembahyang tu wajib, tapi saya tak ada lagi nak buat. Kan? Malas lah lagi. Maknanya orang macam ni, apa hukum dia? Hukumnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, hendaklah ditahan dulu. Maknanya kita ni kurung dulu. Pemerintah Islam tu kena ambil dia, tangkap dia, kurung dulu. Kurung dulu. Orang ni apa hukum dia? Orang ni boleh dibunuh kalau ikutkan hukum Islam. Hukum Islam, orang ni boleh dibunuh. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan salat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikurung orang ni dan diperintahkan untuk dia sembahyang. Sebab kewajipan. Diperintahkan untuk dia sembahyang. Sembahyang zuhur, dia tak mau buat. Tak mau buat juga. Adakah boleh terus dibunuh, dipancung? Tak boleh lagi. Ditunggu sembahyang asar. Sebab apa? Sebab sembahyang itu boleh dijamak. Maka ditunggu sembahyang asar. Disuruh sembahyang. Tak mau sembahyang lagi. Sampailah dekat akhir-akhir. Nak habis waktu. Kita kata kamu ni kalau tak sembahyang lagi, dah boleh kena hukum bunuh ni. Dia pun sembahyang cepat-cepat tuan-tuan. Bila sembahyang tuan-tuan, dalam hukum Islam dah selesai dah tanggungjawab. Selesai dah tanggungjawab di situ, maka boleh lepas, tak ada masalah. Habislah dia sembahyang dah. Kan? Adapun kalau orang kafir, yang macam mana tuan-tuan? Orang Islam yang menafikan tentang apa? Tentang sesuatu kewajipan. Dia kata mana ada sembahyang ni, tak ada sembahyang lah. Tuhan kan maha pemurah lagi maha mengasihani. Contoh dia kata begitu. Ataupun dia kata mana ada sembahyang, tak ada pun, tak sahih pun hadis tentang Isra' dan Mi'raj tu, tak ada pun. Contoh dia kata macam tu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ini ialah orang kafir. Dah jadi sebagai kafir. Dia menafikan satu kewajipan. Yang pertama tadi, orang yang pertama tadi yang tak mau sembahyang sampai kesudah tak mau sembahyang, zuhur tak mau sembahyang, asar pun tak sembahyang, kata kena bunuh ni. Tak apalah, saya tak mau ikut sembahyang, letih sembahyang ni, dia kata. Tak mau juga. Wajib tak? Wajib. Orang ini kena bunuh. Hukum dia kena bunuh. Tapi bunuh dia ni bukan dikira sebagai bunuh orang yang murtad, tidak. Maknanya kalau dibunuh, dia masih lagi diuruskan dan disemadikan, disolatkan seperti mana orang Islam ditanam di tanah perkuburan Islam. Adapun yang kedua tadi, yang menafikan tentang salat tadi, kalau dia ditangkap dan dibunuh, maka orang itu dikira bunuh sebab murtad. Maka dia tidak diuruskan seperti mana orang Islam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini atas hakikatnya orang-orang zalim, yakni ahli baghi namanya. Dan sebab pun tidak dipanggil orang pada masa itu ahli bughah, kerana masuk mereka itu di dalam mengarung orang-orang murtad. Maka dihubungkan nama mereka itu di dalam jumlah orang-orang murtad. Kerana murtad itu sebesar-besar pekerjaan dan sepenting-pentingnya. Mereka ni seolah-olah digelar sebagai golongan murtad. Dia ni tak termasuk sebenarnya. Sebab apa? Sebab mereka ni termasuk dalam golongan ahli baghi. Baghi maknanya yang lawan pemerintah. Tak mau bayar dekat pemerintah. Tak mau bayar dekat pemerintah. Tapi dikira waktu tu dikira sebagai
memerangi golongan murtad sebab waktu tu ramai orang yang murtad. Maka termasuklah dikira macam tu. Dan telah diperbuat tarikh oleh orang-orang akan ahli Bughah itu daripada zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Kerana adalah ahli bagi pada masa itu tiada bercampur gaul dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya ada pula dalam macam orang yang murtad, yang macam akhir ini orang-orang yang tiada menegah mengeluarkan zakat dan tiada menahan mengeluarkannya, melainkan kepala-kepala mereka itu dan ketua-ketuanya jua yang menegah diambil mereka itu dan ditahannya di bawah kekuasaannya seperti Bani Yarbu'. Maka bahawasanya mereka itu telah mengumpulkan segala zakatnya dan berkehendak mereka itu menghantarkan dan membawanya kepada Sayyidina Abi Bakar. Tiba-tiba ditegah akan mereka itu oleh Malik bin Nuwairah dan diberikannya sama-sama orang-orang mereka itu sahaja. Maka pada pekerjaan orang-orang inilah datang perselisihan dan berlaku syubhat bagi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Padahalnya Sayyidina Abu Bakar hendak memerangi orang-orang ini. Maka datang Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar melawan akan dia pada perkara orang-orang ini. Bagaimana pula hendak memerangi mereka itu, padahalnya mereka itu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan didatangkan hujahnya sebagai kata rawi. Wa qala Umar bin Al-Khattab li Abi Bakar, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa man qala la ilaha illallah asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Maka berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab bagi Sayyidina Abu Bakar, bagaimana engkau mahu memerangi orang-orang padahalnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh akan daku bahawa aku memerangi manusia hingga mengucap mereka itu akan tiada Tuhan melainkan Allah. Dan barang siapa mengucap ia akan la ilaha illallah, nescaya terpelihara daripada aku hartanya dan dirinya melainkan dengan sebab hukuk yang bergantung dengannya dan hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Umar bila mana Abu Bakar hendak mengambil tindakan, hendak memerangi mereka, Umar kata mereka ni mengucapkan la ilaha illallah. Kita ni nak serang mereka ni mana boleh? Kan tak boleh lah sebab mereka ni masih lagi mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan dibaca oleh Umar akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkaitan dengan perintah, diperintahkan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi manusia. Sehinggalah mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan kalau nak perang juga, nak ambil harta mereka, nak ambil jiwa mereka, nak bunuh mereka, hendaklah dengan hak-hak Islam sahaja. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah yang mengeluarkan hujah dan dalil ini ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kerana bergantung dengan zahir kalam hadis itu dahulu daripada ia menilik pada akhirnya dan memperhati akan syaratnya, iaitu pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Umar ni dia nampak di mana? Dia nampak hanya pada perkataan la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Maknanya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka itu mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya setelah mereka mengucapkan la ilaha illallah, tak boleh lagi kita bunuh mereka. Seolah-olah Umar terlupa. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, seolah-olah Umar ni tidak meneliti, tidak melihat pada penghujung hadis ini yang mana Nabi SAW sebut illa bihaqqih. Apa maksud illa bihaqqih? Maknanya melainkan dengan hak-haknya. Maknanya apa? Maknanya ada lagi ruang-ruang untuk diambil tindakan ke atas orang-orang yang walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah.
Maknanya harta mereka masih lagi boleh dirampas. Jiwa mereka, diri mereka masih lagi boleh dihukum bunuh. Dan sebagainya. Dengan syarat-syarat, dengan hak-haknya. Mana hak-hak agama. Dengan kerana itu, dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar akan bangkangan Sayyidina Umar dan lainnya pada tidak beri memerangi orang-orang yang menahan zakat itu dengan begini, kata rawi. Qala Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina az-zakati was-salah wa inna az-zakata haqqul mal. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, hai Umar, demi Allah, pasti aku perangi orang yang memfarikkan, yakni yang memisahkan antara wajib menunaikan zakat dan menunaikan sembahyang 5 waktu. Mengapa mereka itu menahankan zakat, tidak ditunaikan seperti menunaikan sembahyang? Kan kalau kata zakat itu wajib, sembahyang pun wajib. Kamu sembahyang tapi zakat kamu tak keluarkan. Zakat kamu menafikan hak zakat tersebut. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Bakar lagi, bukankah sabda Nabi illa bihaqqih, artinya melainkan dengan sebab tidak menunaikan hak Islam, maka wajib diperangi. Dan sungguhnya menunaikan dan mengeluarkan zakat itu hak bagi harta sebagaimana menunaikan sembahyang itu hak bagi badan. Kita dalam ibadah kita ni, dia ada hak harta dan dia ada hak badan. Sembahyang ni hak siapa? Hak badan kita. Maknanya tanggungjawab badaniyah. Ada tanggungjawab maliyah yang berbentuk zakat. Ada yang kedua-duanya sekali, maliyah dan juga jasadiyah, badaniyah. Yakni seperti mana haji dan juga umrah. Belanja kena keluar, ya, belanja kena keluar, badan pun kena buat. Dua-dua sekali. Kan? Sembahyang badaniyah saja. Zakat maliyah, puasa badaniyah. Haji dan umrah ada maliyah, unsur-unsur maliyah di situ dan unsur-unsur badaniyah di situ. Ini dalam rukun Islam kita. Maka siapa mengucap 2 kalimah syahadah serta menyempurnakan segala yang bergantung dengan kewajipan agama, seperti seorang yang ada harta yang cukup nisabnya, lalu dikeluarkannya zakat dan tidak ditahannya, dan didirikannya sembahyang 5 waktu dan tidak diingkarkannya wajibnya, nescaya tidak aku perangi, maka terpeliharalah darahnya dan hartanya. Dan itulah makna sabda Nabi SAW, illa bihaqqih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena ingat, dalam masalah zakat ini ialah satu masalah yang menjadi hak maliyah, dan di sana ada hak pemerintah. Hak pemerintah. Pemerintah boleh tuan-tuan untuk memaksa. Itu hak pemerintah. Pemerintah boleh dia ambil dan kita pun sebenarnya kena tunaikan ikut pemerintah. Pemerintah tetapkan di situ kita kena keluarkan. Maka di situ adalah tempat yang kita kena keluarkan. Pemerintah lantik amil dia untuk zakat tersebut, wakil dia untuk kutip zakat, maka kita kena keluarkan ikut amil tersebut. Jangan duk pilajak lebih sangat tuan-tuan dalam masalah zakat ni, yang walaupun hari ni kita dengar macam-macam tohmahan, tuduhan dan sebagainya, yang kata zakat ni tak itulah, zakat ni payahlah, zakat ni itu, inilah banyak birokrasi dan sebagainya. Memanglah tuan-tuan perlu banyak birokrasinya. Sebab apa? Sebab itu harta tuan-tuan. Bukan harta ni harta biasa, tidak. Harta itu telah ditetapkan, ada jalannya, ada orang-orang tertentunya. Kalau duit hadiah, duit sumbangan, duit sedekah itu tak ada masalah. Sedekah sunat itu tak ada masalah. Yang isunya ialah ini, ialah zakat. Zakat ni dia ada asnaf-asnaf dia. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Itu ada asnaf dia. Ada orang-orang itu sahaja yang boleh terima. Kalau kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni tidak asnaf, kita
terambil duit zakat, kita wajib kembalikan duit zakat tadi. Kita ni bukan asnaf, tiba-tiba ada orang bagi zakat pada kita. Orang bagi zakat kat kita, tuan-tuan. Ni tuan, saya bagi zakat kat tuan, contoh. Kita pun, alang-alang orang bagi, ambil lah tuan-tuan. Berapa ribu? Nah, ambil RM2,000 zakat daripada syarikat saya, contoh. Ambil lah, kita pun RM2,000 tuan-tuan. Orang bagi. Kita bukan minta, kan? Kita pun ambil. Ambil tu tuan-tuan, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kita bukan asnaf. Kita bukan asnaf di situ. Kita wajib kena kembalikan duit zakat tadi. Tapi kalau hadiah, orang bagi. Ni tuan, saya nak bagi kat tuan. Saya kaya. Tak apa, kaya pun. Kaya kau, saya lagi kaya pada pemberi pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita itu bukan duit zakat. Adapun zakat yang jadi teliti, kena cek dulu, kena audit, kena ambil hantar amil zakat dan sebagainya untuk pergi semak, pergi cek data dan sebagainya. Tujuannya apa dia tuan-tuan? Tujuannya ialah untuk pastikan duit zakat tadi disalurkan ke jalan yang betul. Duit zakat tadi sampai kepada orang yang betul-betul berhak untuk dapatkan zakat. Cuma yang jadi payah sebab itulah. Payah sebab kena teliti satu persatu urusannya, tengok orang tu macam mana. Dan tuan-tuan kena ingat, saya juga kadang-kadang berurusan, bukan kita ni minta, tidak tuan-tuan. Kita berhadapan dengan golongan-golongan yang macam ni, yang datang tempat kita. Sebab saya punya rumah ni dekat dengan pejabat zakat. Jabat saya ni dekat dengan pejabat zakat. Jadi kadang-kadang orang silap masuk tanya, zakat di mana? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh kenal karakter orang ni macam mana. Kadang-kadang dia jadikan zakat itu ialah tempat yang dia nak bergantung hidup. Selama mana? Selama dia masih hidup. Setengah orang dia macam tu. Selama dia masih hidup, dia nak zakat tanggung semua kehidupan dia. Bermula daripada anak dia sekolah, rumah sewa, bil api, bil elektrik, dia duduk rumah, duduk relax, santai. Ada orang macam tu tuan-tuan. Sihat tu berbadan, sihat tu berbadan. Anak makin bertambah, ramai. Kerja tak? Duit dapat dari mana? Zakat. Tak dapat zakat, dia pergi kok pejabat-pejabat masjid, minta dengan masjid. Masjid tak bagi, dia kata masjid kedekut. Ni masyarakat. Kita berhadapan dengan orang-orang yang macam ni tuan-tuan. Jadi, kalau kata zakat kata kamu tempoh kamu 2 tahun, 3 tahun, zakat akan bayar. Maka 3 tahun tu lama tak tuan-tuan? Setiap bulan rumah dia mengadu pada zakat, minta untuk dibayarkan sewa rumah. Zakat sediakan duit sewa rumah. Ada yang kita uruskan, zakat uruskan tuan-tuan, bayar sewa rumah. Bila zakat bayar sewa rumah tuan-tuan, dia bawa lah ahli keluarga dia duduk. Dia bercerai dah dengan suami dia, bawa anak dia. Duduk dalam rumah tu, eloklah tuan-tuan. Rumah zakat bayar, rumah eloklah. Tiba-tiba tuan-tuan, suami ni, bekas suami ni laporkan bahawa bekas isteri dia ni bawa jantan lain masuk dalam rumah. Rumah tu siapa bayar? Zakat yang bayar. Ini berlaku tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlaku. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita nak katakan zakat itu terlalu ketat dan sebagainya, memang tuan-tuan terlalu ketat. Bukan ketat terlalu ketat. Yang penting ada dokumen, ada maklumat yang betul dan sebagainya, insya-Allah akan dipermudahkan. Saya bukan kerja pejabat zakat, tidak tuan-tuan. Cuma ini sekadar perkongsian yang kita dapat maklumat daripada pegawai-pegawai dan juga kawan-kawan yang menguruskan berkaitan dengan kebajikan dan juga zakat ni. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang satu hukum yang bergantung dengan 2 syarat, tidak boleh hasil dengan salah satunya sahaja dan tidak ada satu yang lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, masuk waktu Isyak ni, insya-Allah kita akan sambung sikit lagi lepas azan insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil azim.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak habis sikit lagi untuk masalah ni. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wallahi law mana'uni 'iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'ala man'ih." Maksudnya, demi Allah, jikalau sekiranya ditahan mereka itu zakatnya datang kepada aku, sebagaimana ada mereka itu menunaikan akan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku perangi mereka itu atas menegahnya dan menahannya, kerana kita memerangi atas yang menahankan haqqul mal. Maka dengan itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, telah dikiaskan oleh Sayyidina Abu Bakar akan zakat itu dengan sembahyang, dan dikembalikannya zakat itu kepadanya. Maknanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meletakkan hukum zakat itu seumpama seperti mana sembahyang. Ya, seumpama seperti mana sembahyang. Maka jadilah daripada yang demikian perkataan itu dalil atas bahawasanya memerangi orang yang tidak mahu sembahyang itu adalah ia ijma' daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau meninggalkan sembahyang, ijma' sahabat setuju bahawa untuk kita perang, kalau dia tak sembahyang, kita perang, kita serang mereka, kita perangi mereka. Itu ijma' sahabat. Adapun dalam bab zakat, tak mau bayar zakat dan dikembalikan kepada pemerintah itu, dengan kerana itu boleh dikembalikan apa yang diperselisihkan itu, apa yang dimuafafatkan atasnya.
Yang ini dikiaskan apa yang dimuafafatkan atasnya. Maka terkumpullah pada perkara ini bahawa bangkangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan umum. Umar bangkang itu sebab apa? Sebab yang ni pendapat umum, majoritinya kata itu dalam masalah yang lain. Dan daripada Sayyidina Abu Bakar dengan qiyas. Abu Bakar qiyaskan hukum sembahyang kepada zakat. Maka sungguhnya segala barang yang digantungkan dia oleh khitab yang datang pada hukum yang satu daripada syarat dan istisna diraikan padanya dan diiktibar sah dengan dia. Yang ni dia lebih rumit berkaitan dengan perbahasan masalah qiyas dan sebagainya ni. Itulah sebabnya tatkala Sayyidina Umar mendengar jawab Sayyidina Abu Bakar seperti di atas tadi, sudahlah rasa tetap di sisi Sayyidina Umar akan sah ijtihad Sayyidina Abu Bakar itu, dan dapatlah kepadanya dalil wajib perang akan yang menegah zakat. Kemudian datang pula pada ijtihadnya wajib memeranginya oleh sebab bertambah nyata kepadanya segala dalil Sayyidina Abu Bakar itu. Ia pun lalu betulkan dan turut memerangi kaum yang menengah zakat dan menahannya. Maka itulah makna kata rawi, faqala Umar bin Al-Khattab, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu anna Allah qad syaraha sadra Abi Bakar lil qital fa araftu annahu al-haqq. Maka berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka demi Allah tiada ia melainkan bahawa ia aku nampak akan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sungguhnya telah bukakan dada Sayyidina Abu Bakar, yakni tunjukkan kepada Abu Bakar itu akan dalil yang telah dikeluarkannya bagi wajib perangi. Maka aku ketahuilah akan bahawasanya ialah yang hak. Kemudian daripada itu jadilah ijma' ulama atas wajib perang atas orang-orang yang menegah zakat. Jadi Umar Al-Khattab ni setelah mana Abu Bakar mendatangkan dalil dan hujah, maka dia setuju dan patuh. Ni ciri orang yang mencari kebenaran. Orang yang cari kebenaran ni bila diberikan hujah dan dalil dan dia setuju dengan dalil tersebut, kan, dia akan tunduk dan juga dia akan patuh. Tetapi kalau orang itu semata-mata nak tunjukkan ataupun dia bukan kata nak dalil, tapi dia ego. Ni dipanggil orang yang ego. Orang yang ego ni batrul haq, menolak kebenaran. Bawalah dalil yang macam mana pun dia tetap dengan pendirian dia. Yang ni orang yang ego, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti sekadar ini dulu untuk perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah pada tajuk yang akan datang kita akan baca satu lagi masalah berkaitan dengan orang Rafidhi mencaci Sayyidina Abu Bakar. Orang Rafidhi ni ialah di kalangan orang Syiah. Orang Syiah. Jadi insyaAllah kita akan bahas perkara ini dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu